pelajar lain. Setiap kali dalam kelas tu orang pertama hantar latihan. Cikgu minta buat latihan, dia boleh siapkan dalam masa yang ditetapkan. Okey, dapat menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Okey, yang tu untuk tahap penguasaan. Okey, nanti kalau di hujung tahun kamu akan dinilai dengan tahap penguasaan TP ni 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Biasa pelajar akan dapat 4 ke atas lah kalau pelajar SMK-TIZ ni. Okey? Okey, jadi seterusnya kita tengok pula untuk tahap penguasaan bahasa Melayu. Okey? Okey, seterusnya okey, untuk bahasa Melayu kita ada 3 elemen utama lah yang kita 3 elemen utama mendengar dan bertutur, kemudian kita ada membaca dan juga menulis. Okey, cuba tengok ni, mendengar dan bertutur. Okey, untuk mendengar dan bertutur ni, cikgu untuk kelas Cikgu Ma lah. Okey, cikgu dah buat banyak lah untuk kamu. Terlalu banyak yang ni. Bertutur ni yang pembentangan seni bahasa pun cikgu ambil kira. Yang dalam buku teks pun cikgu dah ambil kira. Yang ni memang mudahlah untuk pelajar skor yang ni. Cuma Cikgu Mak akan buat secara berulang-ulang lah. Kita ada baki lagi yang kalau seni bahasa tu ada 4 lagi yang belum kita belajar, 4 tajuk lagi daripada 14 tajuk. Okay. Jadi dah tak banyak lah yang seni bahasa. Okey, yang ni termasuklah kamu bersyair, bersajak dan sebagainya yang cikgu minta tu. Membaca dialog. Okey, yang ni kamu boleh bacalah yang ni nota ni nanti cikgu akan bagi kepada kamu. Kalau tengok sini, macam mana kita nak dapat yang 6 tu. Okey, mestilah pelajar nak target yang 6 kan. Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat dalam pelbagai ujaran, maklumat, soalan dan berkomunikasi bagi menganalisis isu, menyampaikan pidato, pandangan, perundangan dan kritikan dan ulasan serta yang betul, tepat, bermakna serta menggunakan ayat yang gramatis. Okey, dan bertata susila pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan. Okey, yang ni paling tinggilah dia punya untuk tahap penguasaan mendengar dan bertutur. Okey, seterusnya Cikgu Syahril, kita pergi kepada membaca. Okey, membaca. Tahap penguasaan membaca. Tadi kita dah masuk mendengar dan bertutur. Kita pergi untuk membaca. Okey, membaca. Kita tengok TP4. Okey, tahap penguasaan 4. Okey, sebab setakat ni pelajar cikgu yang cikgu nilai, cikgu maklum dah ni kepada kamu. Kamu dah capai 1, 2, 3 tu memang pelajar dah capai. Sekarang ni untuk seterusnya ni 4, 5 dan 6. Okey, kat mana kamu, kedudukan kamu? Okey, yang keempat tu membaca dan memahami kandungan bahan bacaan dengan sebutan dan intonasi yang betul untuk menerangkan maksud bahan bacaan, menganalisis maklumat dan mengulas teks dengan betul dan tepat pada tahap yang kukuh. Okey? Seterusnya, kecil sangat ni. Cikgu pun dah nampak ni, kecil sangat. Okey, seterusnya kamu tengoklah TP5. Okey, dia tahap tekal dan terperinci. Dia tambah sikit situ, terperinci. Kemudian yang keenam, yang paling tinggi ni untuk membaca macam mana nak capai TP6. Membaca dan memahami kandungan
Okey, tahap tekan, terperinci dan menjadi teladan. Nah, kamu kena ingatlah yang menjadi teladan. Maksudnya kalau dalam kelas tu sentiasa memberi contoh kepada pelajar lain. Lepas tu tahap bacaan dia tu gramatis, ayat dia gramatis. Okey? Okey, habis untuk membaca. Okey, yang ni cikgu tak nak ulas sangat sebenarnya. Sebab kamu yang lain pun sama juga. Okey, subjek lain pun sama jugalah. Dia semakin tinggi tahap penguasaan tu, semakin baguslah kamu punya pencapaian. Okey, menulis. Okey, menulis ni termasuklah kira kalau kita ringkasan, ringkasan, rumusan, ulasan, karangan respon terhad dan juga karangan respon terbuka. Okey, kamu tengok yang keenam tu sama juga. Okey? Menulis ungkapan, ayat, pendapat dengan betul. Nanti tahap tekan, terperinci dan menjadi teladan. Okey, tu menulis. Okey, kalau ikutkan menulis ni kira paling macam cikgu kata sukarlah untuk dalam bahasa Melayu ni Yang lain tu simple sahaja. Okey, menulis ni dia lebih banyak kemahiran yang perlu kamu ada. Okey, jadi cikgu harap kamu faham pelajar faham berkenaan dengan tahap penguasaan. Okey, dia tahap penguasaan yang kamu akan capai nanti pada hujung tahun. Tahap penguasaan berapa? Dia akan gabung. Mendengar dan bertutur, menulis dan membaca ni contoh kalau dapat semua dapat 6. Mendengar dan bertutur dapat 6, menulis dapat 6, membaca dapat 6. Jadi di hujung nanti kamu akan dapat 6 lah. Gitu. Okey. Jadi cikgu harap pelajar dapat kata satu motivasi lah untuk mencapai tahap penguasaan yang tinggi. Okey, dia tak ada dah dapat grade A, B, C, D tu kan. Dia ganti dengan tahap penguasaan. Tu dipanggil PBD, pentaksiran bilik darjah, di mana prestasi kamu diukur melalui secara berterusan dan juga sumatif oleh guru. Okey, gurulah, cikgulah. Okey, yang mengukur kamu punya tahap penguasaan. Guru mana? Guru subjek masing-masing. Okey, macam bahasa Melayu, Cikgu Mah dengan Cikgu Sahril lah yang akan bagi markah kepada kamu. Okey? Okey, jadi seterusnya kita masuk. Okey, yang ni lah hari ni kita nak masuk kepada KSSM. Okey, jadi di sini ada satu link yang telah disediakan oleh Panitia Bahasa Melayu bukan Cikgu Mah cari-cari ni. Yang ni yang disediakan oleh Panitia Bahasa Melayu untuk kamu tonton dalam tempoh masa dalam 8 minit untuk kamu faham tentang format KSSM PT3. Yang mana latihan yang cikgu bagi selama ni dah ada dah, kamu dah tahu dah sebenarnya macam mana cara nak jawab kecuali bahagian A dan B tu. Okey, nanti cikgu akan terangkan lebih terperinci. Okey, sekarang ni pelajar boleh dengar, beri tumpuan untuk sesi penerangan tersebut. Okey. Okey, Cikgu Sarah boleh. Cikgu Mah, tak boleh ni. Syarif buka tu dulu. Syarif buka kod laptop. Lepas tu baru boleh. Yang ni share kan? Yang ni share kan? Buka present dulu, present. Buat present lepas tu baru boleh tu.
Tak ada kamar. Tak aktif dia ni. Tengok Telegram ni. Cari. Kat mana tu dah. Kat mana share kat Telegram. Okey, pelajar yang ada ni respon sikit pelajar yang ada. Dengar senyap je suara ni. Cikgu nak soal dulu sambil-sambil apa? Sambil-sambil Cikgu Syaril cari apa ni siapa cikgu nak soal ni yang ada ni. Okey. Okey, pelajar tolong bagi tumpuan berkenaan dengan taklimat ni. Okey, pelajar tolong respon. Dengar tak suara? Awak dengar tak suara? Tak dengar. Tak dengar. Okey, tak apa kalau tak dengar suara pun, tak apa. Tapi dia apa nama ni? Cuba fokus kepada penulisan tu nanti cikgu akan terang juga. Okay, tengok je dulu. Okay, ini kertas satu Kertas satu ada 3 bahagian. Okey, tempoh masa 1 jam 30 minit. Okey, tengok untuk bahagian A. Soalan pilihan jawapan aneka pilihan jawapan. Ada A, B, C dan D. Yang ni ada 20 soalan. Okey, cuba kamu tengok. Ini masih lagi soalan bahagian A Okey, ni bahagian A lagi. Tapi soalan 16 hingga 20 ia berkisahkan tentang antologi. Antologi yang ada yang kita belajar sampai berapa 10 tajuk dah tu yang kita belajar tu. Okey, ini bahagian B. Okey, bahagian B subjektif. Okey, tadi objektif kan? Okey, ini subjektif. Kamu kena cari kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey, ini bagi soalan 2 pula. Dia bagi petikan dan kamu kena jawab pemahaman. Yang ni 10 markah. Tengok. Soalan. Ada 3 soalan. Soalan 1, 2 biasanya jawapan ada dalam petikan. Dan soalan yang ketiga tu, yang terakhir tu
Ini memerlukan pendapat kamu sendiri. Okey. Soalan 3, novel. Novel. Okey, ini contoh yang tingkatan 3 Kita tingkatan 2 tajuk lain. Okey, tengok tu kenapa sampai ada 4 tajuk. 4 novel. Okay, yang ni pun 10 markah. Okay, nanti yang pemarkahan ni cikgu akan terang pada sesi yang nanti. Ni kamu tengok je dulu. Okay, ada bahagian C. Okay, yang C ada 2 soalan, pilih satu sahaja. Okay, soalan ni sama ada ulasan, ringkasan dan juga rumusan. Okay, ada 3 yang kita belajar, pilih satu sahaja. Soalan tu pula dia kadang-kadang dia keluar ringkasan, kadang-kadang dia keluar rumusan dan juga ulasan. Okey, yang ni ringkasan, kena buat ringkasan. Panjang tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey. Kemudian kertas 2 Kertas 2 ada 2 soalan A dan B. Yang pertama soalan karangan pendek ataupun kita panggil karangan respon terhad. Okay, yang ni memang kena jawab. Soalan yang diberi tu ada satu je. Kamu kena ceritakanlah. Okay, panjang 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Biasanya dah bagi dah nota kat dalam tu. Okay, ada bergambar, ada dia bagi kena sambung cerita, ada macam-macam jenis lah. Cikgu bagi kamu 15 soalan dah. Okay, bahagian B pula. Okay, dia ada 3 soalan, kena pilih satu sahaja. Okay, jangan jawab semua pula. Okay, ada 3 soalan, kena jawab satu sahaja. Okay, ni contoh 1. Dia bagi ni. Nampak? Dia bagi satu gambar, satu tema, lepas tu ada 3 soalan. Kamu kena pilih mana jenis karangan yang kamu minat untuk kamu ceritakan lah. Yang ni untuk kertas 2 ada 1 jam 1 jam tempoh. 1 jam. Tengok pembahagian markah. Respon terhad 10 markah dan respon terbuka 30 markah. Tempoh masa 1 jam. 15 minit untuk bahagian A, 45 minit untuk bahagian B. Ini ujian bertutur ni yang untuk PT3 subjek respon terbuka. Kertas 3. Okay, kertas 2. Okay, ni untuk ujian mendengar dan bertutur. Ni ujian mendengar dulu Okay, 20 soalan objektif. Mahiran lisan, mendengar dan memahami. Okay, 20 markah untuk ujian mendengar. Okay, kertas 2. Okay. Okay, selesai untuk penerangan yang ni. Okay, penerangan ringkas lah.
Okey, kalau lepas ni Cikgu makan terangkan, tunjukkan contoh soalan sebenar yang kamu perlu jawab. Okey? Okey pelajar? Mana ni cikgu nak dengar respon ni? Semua okey ke ni? Okey cikgu. Okey, cikgu. Ada print ke kertas yang cikgu bagi tadi tu? Kertas soalan kertas 1 dan kertas 2. Siapa yang dah print? Respon sikit. Saya cikgu. Dah cikgu. Kalau yang dah respon kira okey lah sebab kamu boleh nampak lah lepas ni yang tadi tu yang cikgu Mala terang tu dia tunjuk contoh sikit saja. Okey, jadi sesi seterusnya cikgu nak teruskan dengan penerangan kertas 1. Okey, kertas 1 ada 3 bahagian A, B dan C. Okey, jadi ni kertas 2 cikgu, kertas 1. Okay, sambil-sambil tu kamu tengoklah, lepas tu nanti dekat kertas yang kamu dah print tu nanti kita akan kamu catatlah sikit tulis nota-nota penting yang berkenaan. Okay, ni masih lagi kertas 2 cikgu cari, kertas 1 yang objektif tu ya dulu. Cikgu Ma, share. Ya? Yang Share. Tak ada lah. tak ada. Sekejap Kak Ma tu. Kak Ma share. Share dah. Raihana, cuaca dekat Kapunya ke ni Raihana? Hujan ke tak? Mana Raihana? Ya cikgu. Cuaca macam mana cuaca dekat Kapunya hari ni? Panas je cikgu. Panas sama lah cikgu dekat ni. Tapi cikgu dekat Suruhujung mendung. Yang lain mana lagi? Yang lain cikgu tak tahulah, tak ingat dah nama. Mawadah? Ya cikgu. Macam mana cuaca kat rumah awak hari ni? Okey. Okey. Mawadah duduk mana Suruhujung kot kan? Hujung. Okey, samalah kita. Okey. Okey, pelajar boleh rujuk Okey, boleh rujuk kalau siapa yang belum print tu boleh tengok handset masing-masing ataupun boleh tengok pada skrin yang Cikgu Syahrir dah share ni. Okey. Jadi kamu kena ingat bahasa Melayu ni kalau untuk kertas soalan ada 2 kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, jadi untuk pentaksiran akhir tahun nanti pun sama. Cikgu buat format yang standard kita akan jawab kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 jam 30 minit sahaja peruntukan masa. Tapi tak tahulah cikgu kan, kalau awak duduk kat rumah ni mungkin akan jadi berjam-jam lah kotnya. Tapi cikgu harap pelajar dapat ikut arahan lah 1 jam 30 minit. Okey? Okey, cuba kamu lihat dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk soalan 1 sehingga 15. Okey, soalan 1 hingga 15, cuba kamu tengok. Okey, yang ni macam soalan masa sekolah rendah pun ada kan, ABC. Okey, kalau dulu PT3 dia tak ada soalan objektif, tapi bila tahun 2019 diperkenalkan semula soalan pilihan jawapan gini. Okey, jadi yang ni dia akan mengujilah kamu punya sistem bahasa lah. Yang ni lebih kepada tata bahasa lah. Okey.
kamu pilih jawapan yang terbaik, yang betul. Okey, soalan 1 sehingga 15. Okey? Yang ni dia pelbagai jenis lah. Pelbagai jenis soalan yang diperkenalkan. Okey dah. Kalau ikutkan nombor 1 hingga 8 tu biasa dia bagi pilihan A, B, C dan D. Kemudian kamu tengok soalan nombor 9 hingga 11 tu dia gariskan. Kamu kena cari kesalahan yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey? Cikgu cari soalan nombor 12 pula. Okey, cuba tengok sini. Soalan 12. Okey, yang ni dia tandakan sama ada A, B, C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan. Okey, untuk soalan ni tak semestinya macam ni belajar, tak semestinya macam ni format dia, tapi lebih kurang dia penyusunan tu maknanya kalau penggubah soalan tu dia boleh tukar-tukar lah, tak semestinya macam ni sahaja bentuk dia. Okey, jadi untuk gambaran kepada pelajar sahaja. Okey, jadi kalau yang ni kamu kena tengoklah betul tak yang digariskan tu, kataan ayat yang digariskan tu, frasa yang digariskan tu sama ada betul atau tidak. Kalau tidak betul kamu kena masukkan yang jawapan yang betul. Jadi pilihan dia A, B, C dan D. Kalau kamu rasa dia tiada kesalahan, kamu tandakan D sahaja. Okey? Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 14. Okey, soalan untuk nombor 14 ni tengok kamu punya kertas masing-masing. Okey, yang ni pilihan Roman maknanya saat ni kalau ada dia kata pilih ayat-ayat yang betul. Jadi kamu kena tengoklah. Okay, contoh 1. Janganlah kita merajuk bila dimarahi ibu kita. Okey, betul tak ni macam ni? Okey, yang kedua, tidak terangkat oleh saya meja yang berat itu. Yang ketiga, latihan bola sepak akan tetap diteruskan walaupun hujan lebat. Okey, kalau ikutkan sini, dia ada 3 pilihan jawapan. Okay, jadi kamu kena cari satu sajalah yang salah. Dia pun ada taktikal juga di sini cari satu je yang salah. Jadi kamu yang lain tu yang tepat, ada satu saja yang salah kat sini. Okey, sama juga yang ke-15 soalan peribahasa. Okey, atau maksud peribahasa yang paling sesuai. Okey. Peribahasa yang berikut membawa maksud orang yang pulang ke tempat asal setelah merantau jauh. Seperti itik pulang petang, seperti pulang belut pulang ke lumpur. Okey, yang ni untuk peribahasa. Okey, macam-macam lagi lah soalan peribahasa lain yang boleh diberikan. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 16 hingga 20. Yang ni yang lain sikit lah. Okey, 16 hingga 20. Okey, dia tak semestinya ada satu dia tak semestinya susunan soalan ni 16 hingga 20. Soalan tu ada juga kadang-kadang tu soalan dari soalan 15 atau dari soalan 14 hingga 20 pun ada. Dia masukkan antologi, soalan antologi ni jadi dia pilih mana-mana je beberapa belas soalan yang kita belajar tu di tingkatan 2. Tapi kalau yang tingkatan yang ni soalan yang awak nampak sekarang ni tingkatan 1 okay, jawab je lah sebab nanti bila awak tingkatan 3 dia tak kisah pun, dia boleh pilih dia akan keluar soalan tingkatan 1 boleh, tingkatan 2 boleh, tingkatan 3 boleh. Jadi maknanya kena biasakan walaupun awak sekarang ni tingkatan 2, soalan tingkatan 1 pun boleh kamu jawab. Okey, cuba kamu tengok ni. Soalan ni berantologi jadi kena yang kamu belajar yang cikgu bagi tu pun memang cikgu dah bagi kamu 5 soalan lah itu. 5 soalan bagi setiap antologi yang kamu kena jawab A, B, C dan D. Cikgu buat kuis lah itu. Okay, ni samalah juga ni. Dia akan tanya semuanya berkisarkan tentang yang ni kalau soalan ni cerpen. Okay, cerpen hadiah. Okay, kamu apa? Banjir di mata mak kan? Okay, yang ni untuk soalan antologi. Okay, jawab je lah sampailah soalan nombor 20. Okay, jadi untuk bahagian A ni, kamu akan dibekalkan dengan satu jawapan, kertas jawapan OMR lah yang warna merah tu. Yang warna merah tu
Okey, yang tu yang kamu akan dibekalkan. Jadi kamu tandalah dalam tu. Okey, bukan tanda dalam ni, dalam soalan ni. Kamu tanda pada kertas jawapan. Okay, tandalah macam biasa-biasalah 1 hingga 20. Okey, habis yang bahagian A. Kita masuk ke bahagian B. Okey. Tadi bahagian A tadi 20 soalan, 20 markah. Okey, ingat 20 soalan, 20 markah. Okey, kertas satu ni semua sekali ada 60 markah. Okey, kita tengok bahagian B untuk sistem bahasa. Okey. Yang kamu nampak ni tidak semestinya orang kata macam ni lah dia punya susunan. Dia boleh fasa ayat dulu. Yang ni kalau ikutkan kesalahan ejaan. Okey, kamu tengok kalau kesalahan ejaan ni. Yang ni dia bagi dialog Ada juga petikan. Ada juga petikan. Kadang-kadang tu ada juga dia bagi ayat. Satu ayat, dia bagi ayat satu sampai habis kamu kena pilih kesalahan ayat tersebut. Nombor 1. Yang tu senang. Kalau macam petikan macam ni, kamu kena baca dari atas sampai ke bawah, kemudian kamu kena gariskanlah 3. Okey, 3 kesalahan ejaan. Okey, pelajar tolong catat sikit dekat atas tu yang cikgu nak maklum ni tips dia. Okey, contoh kalau petikan ataupun dialog macam ni, okey dengar baik-baik Kalau petikan macam ni, kamu kena susun kesalahan tu tidak boleh, contohnya kesalahan tu kamu nampak yang kat bawah kan dulu. Okey, contohnya mawaddah, nampak jumpa kesalahan tu yang dekat tu. Betul itu Tan, lepas ni saya tidak akan mengulangi kesilapan itu. Jom kita pergi ke kantin. Okey, contoh mawaddah nampak kesalahan pertama berada di situ. Lepas tu mawaddah pun tulis jawapan dekat 1. Tidak boleh, Comel. Dia kalau boleh dia kena susun. Dia dari atas. Kalau dari atas tu kamu baca jumpa 1. Kalau boleh tips dia jangan tulis lagi jawapan. Cari dulu. Okey, cari dulu kesalahan. Garis dulu. Daripada atas. Okey, jumpa dosa. Atau yang kedua, yang ketiga. Baru kamu tulis dekat jawapan. Okey. Barulah dia ikut susunan tu. Kalau kamu tak ikut susunan, silap. Jadi salah lah, tak dapat markah. Okey, pelajar faham tak? Jelas tak? Ada yang nak tanya boleh tanya Cikgu Ma terus. Kalau siapa dia tak faham dengan yang Cikgu khabar tadi. Jelas cikgu. Jelas cikgu. Sebab Cikgu khabar dah Cikgu dah maklum dah ni. Cuma peringatan baliklah pembugaran kan. Sesi pembugaran. Jadi kamu kena tahu kat mana nanti takut ada kesilapan ni. Cikgu dah tengok lebar hidung awak ni, dah nampak muka. Jadi cikgu dah tahu macam mana kamu belajar dekat rumah kan. Mungkin banyak gangguan lain lah kalau dalam kelas ni berfokus. Okey, jadi kalau dekat dalam di sini ingat balik apa yang cikgu terang tu. Ni kalau untuk dialog kalau petikan pun sama. Dia bagi satu petikan, kamu kena cari dari awal ayat tu sampai bawah tu. Tapi kalau dia bagi ayat saja kan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, senang sebab kamu dah tahu. Okey, 1 ni jawapan untuk 1, 2 untuk 2. Tapi kalau yang dialog ni kena hati-hati. Okey, faham semua? Faham. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang pola ayat ni. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan pola ayat. Yang tu 3 markah 1 kesalahan ejaan yang kamu betulkan, 1 markah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan pola ayat. Okey. Pola ayat. Okey, yang ni pola ayat FN, FK, FA, FS. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi. Okey, cuba kamu tengok sini. Yang ni dia boleh jadi 2 bentuk soalan. Sama ada yang pertama dia bagi ayat. Contoh sini, anak bongsu Pak Mail berjaya melanjutkan pelajaran ke Australia.
Okey, jadi dia nak pola ayat sama ada FN campur FN ataupun apa-apa sajalah yang kamu nampak di situ kan. Okey, manakala yang kedua pula boleh jadi dia bagi soalan dia nak FN campur FN. Okey, FN campur FN contohnya. Jadi kamu kena bina ayat lah. Ayah saya seorang guru. Tu FN campur FN. Jadi kalau dia nak FN campur FK pula, siapa boleh seorang bagi contoh? FN frasa nama campur frasa kerja. Siapa seorang boleh bagi contoh ayat? Sofrina ada? Siapa nak cuba? Bina ayat satu FN campur FK. Klik-klik dah. Okey, dah apa? Cikgu mai teka ni pula. Okey, yang kedua. Encik Yazi, pengetua baharu di sekolah itu. Yang ni jawapan dia apa ni? Apa ni? Siapa nak jawab? Pola pertama apa? FN. FN? Cikgu dah dengar ni. FN. FN? FA. Allah, cikgu dah dengar. FNA. FA. Cikgu duk comel. Okey, tak apalah. Okey, jadi pelajar kena tahu macam mana. Okey, jadi dia ada dua bentuk, ingat tadi tu. Satu, dia bagi ayat, kamu kena letak pola ayat. Yang kedua, dia bagi pola ayat, kamu kena bina ayat. Okey, faham ni? Jadi satu soalan, satu markah. Dia ada dua markah je sini. Tadi 3 kan yang kesalahan ejaan 3, yang ni 2 markah. Okey, seterusnya, soalan seterusnya Cikgu Syarif. Okey. Okey, cuba kamu tengok bahagian B lagi. Bahagian B, soalan yang kedua. Yang ni 10 markah. Okey, 10 markah. Ni semua pasal tingkatan 1 belaka semua ni. Okey, nanti cikgu akan tukar balik. Cikgu akan bagi soalan ke tingkatan 2. Okey, cuba kamu tengok sini. Okey, yang ni 10 markah. Tadi 5 markah, sekarang ni 10 markah. Okey, cuba tengok dia bagi bahan 1, bahan 2. Tak semestinya bahan yang macam ni Bahan yang tidak berkaitan dengan antologi pun kadang-kadang tu ada. Dia bagi bahan apa-apa sajalah, gambar rajah dan sebagainya, petikan-petikan yang lain. Okey, jadi cuba kamu lihat sini. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, semua soalan ni kamu kena jawab dengan ayat lengkap. Ingat cikgu dah terang dulu. Ayat lengkap, tak boleh dash. Sebab dia soalan pemahaman. Soalan pemahaman bahasa Melayu memerlukan kamu menjawab satu jawapan menggunakan ayat lengkap yang gramatis lah. Okey, yang lengkap. Jadi kamu kena tengok soalan dan juga tengok markah. Okey, tengok soalan 1. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan cabaran-cabaran. Kalau cabaran-cabaran tu dia nak ke nak lebih pada 1? Plus. Lebih pada 1. Lebih pada 1. Cuba, jadi kamu kena tengok soalan tu macam mana. Cabaran-cabaran. Jadi jawapan tu mestilah lebih pada 1. Tengok 3 markah kan? 3 markah di situ. Okey, jadi letaklah 2. Jadi nak mulakan jawapan macam mana? Pelajar. Macam mana jawapan kamu, ayat kamu mula-mula tu? Untuk soalan ni. Negara cabaran yang dihadapi oleh anak yatim piatu dan Azizan adalah okey, betul. Lepas tu kamu pun senarai lah. Okey? 2. Kalau boleh 2 lah sebab tengok atas ruang yang disediakan tu lah. Okey? Betul lah tu. Jadi kalau siapa buat jawapan guna ayat yang betul, tak ada dash-dash, kalau isi dia betul belaka, dapat 3 markah. Siapa dia buat dash-dash-dash walaupun dia isi dia betul 2,
paling tinggi pun cikgu boleh bagi 2 markah sahaja. Nampak ni? Maknanya awak nak 3 markah ke nak 2 markah? 3. 3 markah. Jadi biasanya kalau yang ni dia minta biasanya 2 lah, 2 jawapan 2 jawapan. Kalau dia nak 3 kena cover 3 lah. Okey, kena tengok soalan. Okey, jangan kata cikgu kata 2 tapi bila dia minta 3 tu tak apa tulis 2 je. Tidak. Kalau dia nak 3 kamu kena nyatakan 3. Kalau dia nak 2 kamu nyatakan 2. Ni kalau soalan 1 ni dia trik lah sikit, nyatakan cabaran-cabaran. Jadi kamu kata nak berapa cabaran? Tapi kalau ikut markah ni 2 sahaja. Okey? Okey, tengok soalan nombor 2. Nyatakan 2 nilai murni yang terdapat dalam kedua-dua bahan tersebut. Yang ni terang lagi bersuluh. Dia cakap 2 nilai murni. Jadi kamu tengoklah nilai murni. Apa contoh nilai murni? Okey, dak ya tengok dalam tu. Apa contoh nilai murni yang ada? Berapa belah, berapa puluh nilai murni yang ada kan? Contoh, bagi 1, bagi 2. Baik hati. Baik hati. Lagi? Kerjasama. Kerjasama, tanggungjawab, tolong menolong, macam-macam lagi lah Jadi tengok perkara yang dia nak tu, 2 nilai murni, kena cari nilai murni yang ada dalam petikan dan kamu terjemahkan dalam jawapan menggunakan ayat yang lengkap. 2 murni yang terdapat dalam kedua-dua bahan tersebut ialah, terus saja letak jawapan. Okey? Okey, tengok yang ketiga. Okey, note sikit dekat nota kamu tu. Okey. Setiap murid akan menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan untuk mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Okey, pada pendapat anda. Okey, ni soalan pendapat. Yang ni soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi yang mana memerlukan kamu berfikir sendirilah yang dia tak ada dalam ni. Biasanya tiada dalam petikan. Jawapan tu adalah jawapan kamu, pengetahuan kamu sendiri. Berikan jawapan yang logik, yang biasa digunakan. Jangan ikut pendapat kamu tapi benda tu jadi negatif dan sebagainya. Biasa jawapan-jawapan tu mestilah bentuk positif. Okey. Yang ni ada 4 markah. Okey, biasanya 2 juga pendapat. Okey. Biasa 2 juga sebab ada 4 markah. 2 markah untuk 1 pendapat beserta huraian dan juga satu lagi kamu kena nyatakan juga pendapat yang kedua beserta huraian. Tengok tu panjang tu kan? Dia punya ruang tu panjang. Jadi kamu kena buat panjang lah dia punya huraian tu. Okey, yang ni kamu boleh gabunglah sama ada nak buat 1 ayat, 2 jawapan tu 1 ayat dalam 1 ayat ataupun kamu boleh buat 1 pendapat 1 ayat. Okey, 1 pendapat yang lain, pendapat yang kedua 1 ayat lain. Okey, boleh ni pelajar? Note sikit Boleh. Catat dekat kamu punya kertas tu supaya lepas ni tak ada lagi dah orang kata cikgu jumpa dash. Cikgu jumpa dash, cikgu suruh buat pembetulan 100 kali. Okey. Seterusnya kita masuk ke bahagian soalan B lagi. Soalan yang ketiga. Tadi ejaan 3 markah, pola ayat 2 markah, pemahaman 10 markah. Okey, yang untuk bahagian B seterusnya ni 10 markah. Novel. Okey, novel. Baru cikgu bagi kamu soalan novel. Okey, sebelum cerpen tu kita masuk novel kan. Okey, cuba tengok soalan novel. Okey, Balkis. Soalan novel. Novel apa yang kita kaji tingkatan 2 novel? Balkis. Balkis ada tak? Okey, pelajar lain tolong respon. Novel apa yang kita kaji di tingkatan 2 ni? Jejak mampus. Okey, jejak mampus. Okey, jejak mampus. Jadi kamu tengok sini ni benda ni pelari muda ni. Jadi kamu kena jangan terkejut kalau keluar soalan tiba-tiba dia bagi kamu 4 novel. Novel 1, novel 2, novel 3, novel 4. Lepas tu kamu pun jadi blur. Apa tu bit 4 ni? Seakan belajar saja. Okey, jadi kamu kena faham. Soalan ni direka untuk seluruh
Malaysia. Okey, seluruh Malaysia. Jadi seluruh Malaysia ni pula ada 4 novel bagi setiap tingkatan yang dia kaji dan berdasarkan kepada negeri, pecahan kepada beberapa negeri. Kamu kena ingat je lah, kamu belajar jejak mampus je. Okey, janganlah kamu kata nak jawab ni tak boleh lah sebabnya kamu hanya belajar jejak mampus. Jadi kena ingat novel tingkatan 2 jejak mampus sahaja. Okey? Jejak mampus. Ingat lagi yang cikgu ajar kamu jejak mampus yang kamu beri itu? Pasal apa? Siapa watak utama? Watak utama. Zaha. Zaha. Zaha buat apa dia? Dia jejak mampus ni berkisahkan kisah apa? Pencinta serangga. Beri sikit nama serangga dia tu. Pus-pus. Pus-pus. Kenapa jadi monpus? Morgan. Morgan. Kalau Morgan jadi morpus. Kenapa mon? Alah sudah. Monpus. Betul dah tu, dekat dah tu. Morgan tu dekat dah. Sikit lagi. Dah ingat dah. Nak cikgu pula jawab. Ingat dah tu. Alah seorang dah ingat dah. Itulah yang cikgu slow ni, dah dengar ni. Dengar, cepat. Apa? Monash. Monash. Jadi tu jadi mampus digabung jadi 2 tu. Okey? Okey, bagus. Jadi ingat novel tingkatan 2 Jejak Mampus karya siapa? Zulaikha Paikon. Zulaiha Paikon. Okey. Okey, jadi tengok ni. Awak Daya tengoklah soalan ni. Okey, sebab soalan ni bukan untuk soalan untuk awak. Okey? Dengar suara cikgu tak? Sebab terputus kejap ni. Dengar cikgu. Dengar cikgu. Biasalah tu. Cikgu akan cuba terangkan juga hari ni. Sebabnya kita lama dah tertangguh, cikgu bimbang. Nanti kalau keluar peperiksaan, kamu tu. Okey, jadi catat sikit dekat nota tu. 10 markah. Ni sama juga macam cikgu ajar awak itu. Okey, mesti jawab dalam perenggan. Okey, kalau tengok sini, ni kita abaikan ni. Kalau kita bagi contoh lain huraikan berdasarkan novel yang kamu kaji di tingkatan 2, huraikan persoalan ataupun dia terus itu, huraikan 3 persoalan yang terdapat dalam novel tersebut. Nampak ada perkataan huraikan. Kalau tiada perkataan huraikan pun, kamu masih lagi kena bagi 1 contoh peristiwa. Note sikit, catat dekat nota kamu. Okey, 10 markah kan? Okey, 10 markah. Ingat tak pecahan cikgu bagi berapa? Untuk isi berapa markah? Isi berapa markah? Bahasa berapa markah? Isi dan bahasa. Untuk 10 markah tu dia pecahan kepada isi dan juga bahasa. Ingat tak? Mana dah lagi pelajar cikgu? Putus-putus pula ni.
Betul lah. Tak dengar. JPN call. Okay. Okay. Najah, dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okay, jadi kalau respon, cikgu nak tahu ni, novel. Berapa markah tadi? 10 kan? Untuk isi berapa markah? Ingat tak? Oh doh, nak nangis lah cikgu gini duk ingat. Okay. 6. Okay, 6. Betul. 6 markah untuk isi. Lagi? 4 markah untuk bahasa. Ya, betul. Okey, tolong catat situ. Okey, jadi kalau kata huraikan 3 kan? Okey, 3 contoh, 3 persoalan. Okey, ataupun 3 nilai lah, senang awak suka nilai, contoh nilai kan? Okey, nilai apa? Nilai sini ada dah nilai Nilai kasih sayang. Okey, macam mana bila kamu sebut nilai kasih sayang dapat 1 markah? Okey, apa bukti nilai kasih sayang dalam novel tersebut? Kamu kat bola Zaha ni sanggup duduk kat ngemok dia gini, penerangan. Jadi 1 markah lagi. Jadi 2 markah. Okey, nilai dalam sini pula nilai keberanian. Okey, beri 1 nilai keberanian, 1 markah dah. Lepas tu contoh peristiwa yang menunjukkan Zaha ni berani. Lepas tu nilai keinsafan. Tak ada kok nilai keinsafan dalam tu tak? Tanggungjawab ke apa lagi lah yang ada dalam novel Jejak Mampus. Okey, 1 isi, 1 markah, huraian 1 markah. Jadi cara kamu nak nak hurai pun kena ada tu juga. 1 nilai terus huraian. Lepas tu nilai kedua, huraian kedua, nilai ketiga, huraian ketiga. Kena gitu. Jangan letak nilai, lepas tu huraian. Jangan gitu. Dia kena ikut turutan tu. Kamu cover nilai ataupun kalau kamu persoalan, kamu letak persoalan, nyatakan huraian dia. Dapat 2 markah. Lepas tu huraian yang kedua pula, poin kedua, nilai ataupun persoalan. Lepas tu kamu kena letak huraian dia. Lepas tu terus ke poin ketiga, nilai ketiga ataupun persoalan ketiga bersama huraian. Faham tak? Siapa nak tanya sini? Kak Gia ada tu buat nilai yang terdapat dalam novel ini, nilai kasih sayang, keberanian, keinsafan. Boleh buat gitu. Tapi kamu kena bagi nilai kasih sayang, kamu letak huraian dia. Huraian peristiwa. Okey? Boleh ni? Siapa dah faham? Tanya cikgu. Ada yang tak faham? Faham tak? Faham cikgu. Jadi kena ikut turutan. Ingat kena ikut turutan. Jadi untuk isi pula, untuk isi pula, isi sudah dah. Untuk bahasa, dilarang buat poin-poin. Ingat tu. Kalau poin-poin, maka paling tinggi cikgu bagi 2 saja untuk bahasa. Lepas tu kalau kamu buat karangan biasalah, ikut berapa nak perenggang tu, bolehlah, biasa 2 perenggang lah letak kan. Okey, nak buat seperenggang pun boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi yang ni kamu kena guna bahasa yang betul. Buat dalam perenggan. Jangan buat point dash gitu. Kalau kamu buat dash, markah bahasa paling tinggi 2 markah saja. Rugilah jadinya. Sepatutnya dapat 10 markah penuh untuk novel ni. Jadi yang ni kena note sikit. Catat sikit dekat catatan sikit tu. Kena nulis dalam perenggan. Okey, boleh ni Najah? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey, selesai. Yang ni 10 markah. Jadi yang untuk bahagian B total dia 25 markah. Okey, tadi bahagian A objektif 20, bahagian B 25. Okey, jadi 45. Okey, mana lagi datangnya? 15 soalan, 15 markah tu. Okey, cuba tengok sekarang ni bahagian C.
Bahagian C. Jangan cikgu print screen tengok nak buat tu. Okey, cuba tengok bahagian C. Okey, bahagian C, dia jangan confuse yang ni. Jangan bazirkan masa anda untuk perkara yang tidak sepatutnya kamu buat. Okey. Sekarang ni bahagian C, dia kata jawab mana salah satu je. Bukannya kena jawab dua. Dia ada dua soalan. Kamu tengok dalam tu ada etika batuk dan bersin, yang ni ulasan. Okey, ulasan. Manakala hak yang satu lagi tu ringkasan. Okey, cikgu nak tanya. Antara ulasan dengan ringkasan, mana satu yang kamu suka buat? Ringkasan. Ya, satu, orang kata satu pilihan yang bijak. Kerana ringkasan ni dia berfokus. Dia terus je, kamu tak perlu fikir panjang. Dapat je, cikgu kata apa? Dapat je soalan, kamu kena tengok apa? Benda dulu kalau dapat soalan. Kena tengok benda. Benda yang di Soalan tu, dekat soalan tu apa kita panggil? Kata tugas. kata kunci soalan tu. Ingat kata kunci. Apa dia kata kunci soalan? Pelajar? Kalau soalan ni? Tujuan pemberian kerja rumah. Ya, tujuan. Kata kunci dia tujuan. Selain daripada tujuan, apa lagi biasa yang ada? Cara-cara, kaedah-kaedah, faedah-faedah, kepentingan-kepentingan. Jadi soalan ringkasan ni sangat berfokus. Orang kata dia dah bagi dah tujuan. Jadi dari perenggang satu sampai perenggang akhir, ambil satu pensel, gariskan semua tujuan. Tujuan pemberian rumah. Kalau kamu garis tu, kamu baca semula. Ini bukan tujuan. Ni keburukan contohnya kan. Salah lah. Okay, dia semua tujuan. Tujuan kerja sekolah ni untuk memantapkan, untuk memberi ni macam-macam lah kan dalam ni. Yang berkisahkan dalam ni sahaja. Jangan cari yang poin kat lain pula pandai-pandai kamu je. Tak boleh. Dia mesti poin yang ada dalam petikan sahaja. Tidak dibenarkan menambah apa-apa pendapat kamu ataupun mana-mana sumber. Mesti yang dalam petikan saja. Sebab tu cikgu kata ringkasan ni sangat mudah. Berapa isi? Berapa isi? Berapa 5. isi? Ya, 5 dan ke atas. Ingat 5 dan ke atas sekiranya masih lagi cukup. Tak lebih dari 100 patah perkataan. Kalau kamu jumpa 6, buatlah 6. Okey? Gabunglah 6. Letak apa, mulakan apa. Contoh kalau ni tujuan pemberian kerja rumah. Macam mana nak mulakan ringkasan kamu? Salah satu. Salah satu lagi. Lagi? Terdapat lagi. Antaranya. Antara. Okey, biasa orang guna. Antara tujuan pemberian kerja rumah. Ingat tak? Ayat 1 isi. Alah, ada dah radio. Okey, ada dah radio punya dah anak cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ayat 1 isi. Isi 1. Okey, terus seterusnya. Macam mana kita nak sambung isi 2? Kita kena letak apa? Penanda wacana. Penanda wacana. Sebutkan penanda wacana. Seterusnya. Okay. Dan ayat yang terakhir macam mana? Kesimpulannya. Ya ke kesimpulannya? Akhir sekali. Tak ada kesimpulan. Ringkasan tak ada kesimpulan. Isi pertama, ayat pertama, isi pertama. Ayat ke terakhir, isi terakhir. Senang saja. Akhir sekali masih lagi isi tujuan pemberian kerja rumah. Titik. Okey, selesai. 15 markah. 15 markah ni sama juga ni. 10 markah untuk isi, 5 markah untuk bahasa.
Okey, yang ni memang kalau boleh memang tiada kesalahan. Cuma kamu susun, cara kamu susun ayat tu, okey? Yang ni tidak boleh menambah mana-mana lagi isi selain dari yang dalam petikan sahaja. Okey? Cikgu galakkan kamu buat ringkasan sebab ringkasan sangat mudah. Tengok kata kunci, gariskan kata kunci dari atas sampai bawah, cari isi itu sahaja. Kalau nak tujuan, tujuan je sampai habis. Kalau nak kaedah, faedah sahaja. Kalau nak usaha, usaha belaka. Gitu. Jadi senang kamu nak cari isi tersebut. Lepas tu janganlah lalai, jangan leka. Bilangan patah perkataan kena jaga. Okey? Okey, ada soalan tak yang bahagian ni? 11.30 dah kita. Habis Okey. Okey, jadi selesai. Okey, kalau dalam peperiksaan nanti pentaksiran biasanya dia ada ruang jawapan kan? Dia ada bagi ruang untuk kamu isi. Ada mungkin ada setengah soalan dia tak bagi ruang jawapan. Kamu kena jawab dekat kertas kajang. Kalau untuk pentaksiran cikgu bagi nanti, soalan yang cikgu dah buat tu, kamu kena jawab dekat kertas kajang. Okey? Kamu jawab dekat kertas kajang. Cikgu dah ulas lah untuk ulasan ni. Sama jugalah ulasan ni pun. Kalau ulasan dia lain sikit. Dia kena ada pendahuluan, dia kena ada huraian isi dan juga ada kesimpulan menggunakan bahan yang diberikan. Okey, bahan yang diberikan cikgu Syahir dah share tu kan. Okey, etika batuk dan bersin. Yang ni dah buat dah ni. Dah bagi dah, cikgu dah bagi dah tahun lepas. Siapa yang kelas cikgu masa tahun lepas dah jawab dah soalan etika batuk dan bersin. Okey? Okey, selesai yang ni untuk bahagian kertas 1. Jadi cara menjawab, okey. Cikgu boleh tak kita nak jawab hak ni dulu, kita nak jawab bahagian B dulu, lepas tu terakhir baru kita nak jawab ABC. Terpulang kepada kamu ikut keselesaan. Kalau Cikgu Ma suka jawab dari A, B hingga C. Ada juga pelajar sebab dia takut tak cukup masa. Okay, dia takut tak cukup masa bahagian menulis subjektif dan juga ringkasan ni. Dia buat yang tu dulu. Terpulang kepada pelajar mengikut tu. Sebab itulah hari ni kamu boleh berlatih lah. Tengok mana. Cuba set masa 1.5 jam tu cukup tak untuk kamu menjawab. Okey, ada soalan tak untuk kertas 1 pelajar? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Kita masuk ke kertas 2 pula. Kertas 2 tu saja ni, sekejap saja kertas 2 ni. Kertas 1 lah yang paling paling lama. Cikgu nak terang. Okey, kita masuk ke kertas 2, ambil nafas dulu kejap. Tarik nafas dulu kejap. Makan belaka tak gini anak cikgu ni? Screenshot jap. Okey. Sekarang ni kita masuk ke kertas 2 untuk bahasa Melayu ni. Okey, mudah saja. Ada 2 kan. 1 karangan respon terhad. Yang kedua karangan respon terbuka. Respon terhad ni karangan pendek cikgu bagi 15 tu. Siapa dia siap dah 15? Cikgu dah suruh buat lagi habis 15 kan. Cikgu suruh buat 2. Masa cikgu MC baru ni. Ni pun cikgu masih lagi kalau ikutkan kurang sihat. Tapi cikgu takut awak tertinggal ni, cikgu buat juga hari ni. Siapa yang dah siap dah yang cikgu bagi? Badai berapa cikgu bagi? 6 dah? Ke 8? 6. 6. Siap dah? Siap. Cikgu tahu yang masuk ni, yang join ni memang alhamdulillah lah. Awak dah masuk tu. Tapi jangan risaulah. Ni ada rakaman ni, cikgu Syahrir rakam penerangan yang cikgu bagi. Jadi lepas ni awak pun boleh tengok berulang-ulang lah. Okay, kalau tak faham pun apa-apa, boleh tanya cikgu, boleh tanya cikgu lain, cikgu BM lain kan. Yang lebih berpengalaman. Okay, jadi cikgu ni yang basic saja cikgu bolehlah terang kepada awak. Okey, cuba tengok karangan respon terhad. Okey, masa menjawab ni sejam. Okey, yang ni lah cikgu dapat respon berkenaan dengan masa.
Memang kata cikgu dok dang cikgu. Sebab itulah yang karangan hok bahagian A ni, respon terhad ni kena buat cepat-cepat. Sebab dia ada dah masa dia ada dah point dia. Dia dah ada dah bagi dah isi-isi penting. Kamu kena ada kemahiran menyambung ayat. Tapi tengoklah karangan tu jenis apa. Ada karangan hok yang pasal fakta, ada karangan pasal bercerita, macam-macam. Tapi yang cikgu jumpa biasanya karangan yang fakta. Okay, biasa fakta, bercerita. Satu lagi tu karangan macam aku sebuah komputer, aku sebuah bag, aku sebuah tu. Karangan dia panggil bibliografi ke apa. Cikgu pun mari ni. Okay, yang tu. Okay. Jadi karangan ni memang dia kata 15 minit je. Betul lah, sepatutnya 15 minit je awak. Tapi kamu kena tengok, kalau karangan fakta mestilah ada pendahuluan sikit karangan fakta, pendahuluan sikit, lepas tu huraian isi dan juga penutup kesimpulan. Tapi kalau karangan bercerita tak perlu. Kamu terus je kena sambung daripada awal sampai akhir. Kalau karangan aku sebuah bag, aku sebuah komputer, sama juga. Daripada ayat awal sampai akhir, tak perlu dah fikir pendahuluan dan juga penutup. Ni untuk karangan respon terhad. Cikgu bagi kepada kamu ada 15 jenis baru ni. Kelas Cikgu Sahri pun sama guna bahan yang sama. Kamu cuba buat latihan yang tu. Supaya bila jumpa nanti kamu dah dapat, okey karangan ni senang. Tak perlu pendahuluan. Terus je. Sambung je. Okey, kalau karangan yang ada fakta, kena sikit. Pendahuluan tu kena reka sikit lah. Maknanya sambung sikit dan juga ada penutup sikit. Jadi kena tahulah pelbagai jenis ni. 50 hingga 80 je. Tak payah panjang-panjang. Okey? 10 markah. Okey, ada tak nak tanya pasal soalan karangan respon terhad ni? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Okey, jadi walaupun gitu, cara nak kira patah perkataan pun kena ada kemahiran juga. Okey, kalau sekolah menengah kebangsaan Tengku Intan Zahara, berapa patah perkataan tu? 1. 1. Jadi janganlah kira sesesa pula. Kalau ada kata majmuk, contoh apa kata majmuk ataupun simpulan bahasa, anak emas, berapa? 1 juga. Jadi kena apa? Kena tahu ni. Ni kalau ni sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih, cogang kata, berapa? 1. Di sekolah, berapa? Di sekolah, berapa patah perkataan? 1 juga. 1 Syamil. Okey, jadi kena tahulah dia punya tu. Okey, jadi habis yang karangan respon terhad, kita masuk ke karangan respon terbuka. Okey, yang ni yang terakhir untuk penerangan hari ni. Cuba tengok karangan respon terbuka. Okey, pattern sekarang ni biasa dia akan bagi satu tema. Okey, satu tema. Apa-apa lah. Tema pelancongan, tema ni Hari Guru, tema Hari Malaysia, tema tu bertema lah. Okey, maknanya ada satu tajuk yang besar, kemudian pecahan soalan masih lagi berdasarkan tema tersebut. Okey, kalau biasa sebelum ni format dia bagi 3 soalan, tiga tu tak ada tema. Okey, 1 dia bagi pasal pelancongan, 1 dia bagi pasal kemalangan, 1 lagi dia bagi pasal sambutan Hari Guru. Contoh, tu yang lama. Okey, yang baru ni biasanya dia bagi bertema. Okey, 1 tema dan pecahan soalan tu berdasarkan tema. Tapi kamu hanya perlu pilih 1 sahaja. Okey? Pilih saja. Ada 3 soalan, pilih 1 saja. Ni karangan panjang. Jangan confuse karangan panjang. Kena 180 patah perkataan. Dok kira lah. Soalan dia tu karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 100. Kayak dia ada lah tu.
awak semabur dah ni tidak kurang cikgu. Dan tak usah fikir sangatlah, soalan ni dia macam-macam dia boleh tulis untuk mengelirukan kamu, tapi yang pastinya, yang jelasnya karangan ni mesti 180 ke atas. Ia bukan karangan pendek, dia nama karangan panjang kan? Dia kena 180 ke atas. Okey? Okey, bila 180 ke atas, maka dia berapa perenggan ni? Kena ada berapa perenggan kalau karangan panjang? Pelajar? 6. 6 ada, 5 ada, terpulang kepada cara penulisan kamu. Okey? Okey, cuba tengok sini sambutan Hari Guru. Okey, yang pertama, selaku wakil murid, anda diberi tanggungjawab untuk menyampaikan ucapan sempena majlis persaraan pengetua. Tulis ucapan itu selengkapnya. Karangan berformat ke tidak berformat ni ucapan? Berformat. Berformat. Jadi hati-hati. Bila karangan berformat, kalau kamu tak yakin, tak perlu buat. Langkau ke karangan seterusnya. Tapi kalau kamu yakin, kamu minat buat karangan ucapan, dipersilakan. Tengok yang kedua. Sekolah anda telah mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Ceritakan pengalaman anda semasa sambutan Hari Guru. Ni memang pelajar soalan favourite. Soalan menceritakan, soalan bercerita ni memang pelajar suka buat sebab dia tak perlu fikir panjang. Sebab dah ada poin-poin macam kamu dah pernah mengalami kan. Sebab itulah orang kata pengalaman mendewasakan kita. Tengok, ingat balik sambutan Hari Guru kat sekolah kan. Ada perhimpunan, ada pertandingan dan sebagainya, ucapan. Jadi kamu dah tahu, dah ada dalam kepala. Jadi kamu kena draft dululah. Sebelum buat karangan, kena draft dulu kan. Pendahuluan, macam mana flow dia kan, urutan dia tu, barulah karangan kamu tu nampak menarik. Kalau kamu main tam je, mula-mula pertandingan selalu dah. Lepas tu ucapan cikgu pula. Ataupun kamu buat bagi hadiah selalu. Maksudnya tak ikut urutan. Jadi kita buat karangan ni kena ada draft. Sebab itulah kena buat rangka tu dulu. Baru tulisan kamu akan jadi lancar. Jadi sebab itulah jenis pelajar yang suka rabah-rabah tu. Lepas buat padam. Sebab dia tak ada rangka. Karangan ni dia mesti ada rangka. Okey? Jadi habis yang tu. Yang ketiga, bincangkan cara-cara anda menghargai jasa guru. Okey? Ni karangan pendapat. Karangan pendapat ni macam karangan fakta lah. Okey? Cara penulisan dia. Dia ada format ni. Okey. Faham tak pelajar dengar tak cikgu kata ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Untuk bahasa Melayu ada berapa kertas soalan? 2. Kertas satu berapa masa dia? Tukar masa kertas satu? Sejam. 1 jam 30 minit. Kertas dua? 1 jam. 1 jam kan? Okey, jadi nanti insyaAllah akan ada satu pentaksiran lah untuk kamu hujung tahun ni. Cikgu dah tahu lagi bila tahu soalan semua dah settle, dah sedia. Nanti akan diagihkan mengikut kawasan masing-masing lah. Ada wakil cikgu yang akan hantar soalan tersebut. Okey, jadi Cikgu Syahrir ada nak ulas apa-apa tak Cikgu Syahrir? Tak ada. Okey, jadi pelajar yang soalan yang cikgu bagi ni, okey, kamu jawab dulu. Okey, yang berkaitan. Yang kalau tidak berkaitan, kamu abaikan dulu. Contoh macam soalan novel tidak berkaitan, kamu tak perlu jawab. Nanti cikgu akan tukar soalan tu. Cikgu bagi masa lah hari ni, esok sehingga sampai hari Selasa. Untuk kamu siapkan kertas 1 dan kertas 2. Okey, faham tak? Ada nak tanya tak? Apa-apa? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, okey, buka kamera belakang. Kita nak screenshot untuk bukti. Cikgu bagi masa seminit lah. Ke ada hot mana-mana tu. Buka kamera tu untuk cikgu screenshot ni kehadiran hari ni.
Lagi ada tu malulah apalah tu. Tak apa cikgu Preston tu. Cikgu Syahri ada nak tu apa-apa tak? Tak ada. Okey. Jadi itu saja untuk sesi pembugaran pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang join yang masuk. Yang tak masuk tu bukanlah kata dia tak mau masuk kan. Siapa tu Faiz? Siapa buka saat ni? Sekejap Faiz, cikgu dah panggil. Faiz kelas mana Faiz? 2 IBS? 1? Okey. Lama ni dah nampak muka ni. Berapa bulan je cikgu bersama kamu kan? Cikgu Syahrir lagilah dok kenal. Tolong bagi kerjasama kepada cikgu Syahrir yang mana yang dok siap lagi kerja sekolah tu yang sebelum-sebelum ni. Tolong siapkan. Sebab bukan untuk siapa pun. Untuk diri kamu sendiri juga. Latihan tu untuk kamu. Kalau untuk cikgu ni tak ada untuk cikgu. Cikgu tugas cikgu mengajar kamu. Jadi yang membuat latihan tu tugas kamu. Kenapa kena buat kerja sekolah tu? Untuk memantapkan lah, untuk memberi motivasi kepada diri. Untuk dapat jawab soalan akhir tahun nanti. Okay? Jadi Buku gambar dulu lah. Buku gambar dulu lah, kita nak screenshot. Buku gambar dulu. Nak screenshot kan. Cikgu Syahrir pun mungkin dah kenal lagi ni. 2 intan 1, 2 intan 3, 2 IBS 2, dah kenal pun. Aisyah 2 intan 1, Faiz 2 IBS, Ilman 2 intan 1, Anin 2 IBS 1 kan? Aina, Khadijah 2 intan 4. Mana lagi? Boleh Orang mana je yang nak buka? Luqman. Luqman Haziq anak cikgu Sapawi. Sihat Luqman? Sihat. Sengih Luqman. Luqman macam ayah dia sengih Lagi siapa? Ada yang nak buka. Okey, habis. Damia, mana Damia? Okey, buka. 1, 2, 3. Ramai ni dibuka. 1, 2, 3. Okey, tu sajalah. Cikgu Syahrir ada nak cakap apa? Ada. Okey, tak ada. Okey, jadi kita akhirilah program kita ni, program pembugaran bahasa Melayu pada hari ini, dan cikgu harap semua pelajar dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dan sentiasa memberi kerjasama. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey Kak. Okey Syahrir, jadi kalau yang Syahrir screenshot tu atau jelas ke Kak Mal kita buat MC. Okey, beres. Atau Kak Mal? Atau ke Kak Mal lah. Tapi tadi yang hot tu depan tu Dok Becky tu. Tak apa Kak Mal edit mula hot yang ni. Apa nama?
kat depan tu. Allahu Akbar. Tajuk tu lah kan, sebab tadi dah tukar pembukaan tingkatan 2. Kita tukar ni lah background belakang tu. Beres. Ya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih semua.